لنبي كريم آل كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama hadir pada malam ini untuk kita mendengar beberapa ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita mengetahui apakah yang patut kita buat di atas muka bumi Allah SWT yang sementara ini sebelum kita balik bertemu dengan Allah SWT. Hari ini insya-Allah kita akan baca dalam bab kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diceritakan dengan panjang lebar dalam bab ini insya-Allah. Bertepatan pula pada 28 hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena hormati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hebatnya Nabi sampai kita nak kena sambut dia. Itu. Kadang-kadang ada orang yang cakap macam tu. Sebab dia tak kenal Nabi, apa hubungan dia dengan Nabi? Kenapa nak kena sambut? Kenapa nak kena payah? Ni keadaan. Mungkin dia tak kenal dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu utusan Allah. Sedangkan banyak kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan kaji insya-Allah. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Muqatil daripada Sulaiman berkata, Nabi Musa alaihissalam bermunajat, Ya Rabbi, saya mendapatkan dalam alwah ada suatu umat yang dapat memberi syafaat dan akan diterima syafaat mereka. Jadikan mereka umat aku. Aku dapati dalam kitab ada suatu umat yang mereka ni boleh bagi syafaat dan syafaat mereka diterima. Mereka boleh tolong orang dan pertolongan dia diterima. Dan jadikanlah aku umat aku ni termasuk ataupun jadikanlah mereka umatku. Jawab Allah, mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kau sebut tadi kan, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu orang yang umat yang boleh bagi syafaat dan syafaat ni diterima. Ya Rabbi, saya dapatkan juga umat yang tebusan dosa mereka cukup dengan sembahyang 5 waktu. Jadikanlah mereka umatku. Ya Tuhan, saya dapatkan juga ada umat yang tebus dosa mereka hanya dengan sembahyang 5 waktu. Jadikanlah mereka umat aku. Kata Allah, mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia buat 5 waktu ni, sembahyang 5 waktu, maka mereka akan dihapuskan dosa mereka.
Ya Rabbi, saya dapatkan juga ada umat yang akan membasmi kesesatan sehingga mereka akan terbunuh. Dajjal yang bermata sebelah, jadikan mereka umat aku. Kata dia, ya Allah, ada juga saya dengar umat yang membasmi kesesatan sampai mereka terbunuh, dan mereka lah umat yang bunuh Dajjal, jadikan mereka ni umat aku. Kata Allah, dijawab mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, saya juga dapatkan ada umat yang kesucian mereka dengan air dan tanahnya, jadikan mereka umatku. Jawabnya mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya disucikan dengan air, dengan tanah. Suci dah mereka bila ambil wudu, bila mereka semayang ataupun mandi wajib, bila mereka tayamum dengan tanah, suci mereka. Jadikan mereka tu umat aku. Jawab Allah, tak. Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, juga saya dapatkan ada umat yang boleh menerima sedekah dan memakannya, padahal umat-umat yang dahulu harus dibakar dengan api. Jadikan mereka umatku. Dijawab mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kata, ada juga umat yang boleh menerima sedekah dan memakannya, padahal umat-umat terdahulu harus dibakar dengan api. Harus dibakar dengan api. Mereka dimaafkan dengan sebab banyaknya sedekah dan juga memberikan, kita katakan, kebaikan. Tapi umat terdahulu tidak diterima sedekah dan terus dibakar terus. Dijawabnya, tak, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhanku, juga saya dapatkan ada umat yang bila mereka seorang itu berniat untuk buat kebaikan dan tidak jadi berbuat, dicatatkan satu hasanat. Juga satu umat ni, mereka dia niat nak buat baik, tak jadi buat, maka dia dapat satu dah. Lalu bila dikerjakan, ditulis 10 hasanat, 10 kebaikan, dan dapat dilipat gandakan hingga 700 lebih. Dan bila niat kejahatan, tidak ditulis. Dan jika dikerjakan kejahatan itu, hanya ditulis satu sahaja kejahatan. Jadikan mereka umat aku. Dijawab mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Mereka niat je, mereka dah dapat satu dah. Buat, mereka dapat 10. Malahan kadang-kadang digandakan dengan 700 kali ganda. Mereka niat nak buat jahat, tak tulis. Buat je jahat, Allah tulis satu je. Allah tulis satu je. Jadikan mereka ni umat aku. Tak. Ini adalah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, juga saya dapatkan ada umat yang 70,000 orang daripada mereka akan masuk syurga tanpa hisab. Jadikan mereka umatku. Jawabnya mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada ramai-ramai ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Allah. Siapa tu? Kita dah pertama dah umat Muhammad, kan? Mudah-mudahan kita termasuk yang 70,000 tu. Tapi nak cerita balik 70,000 tu macam mana? Daripada Nabi tu sampailah akhir zaman, sampai hari kiamat tu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, confirm yang beriman.
dan dia masuk dalam syurga tanpa hisab, tak payah. Tak payah hisab, tak payah ni, terus jalan masuk terus. Iaitu jadikan umat aku. Tak, ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'mar meriwayatkan daripada Qatadah sama dengan ini dan ada juga tambahan. Ya Rabbi, saya dapatkan ada suatu umat sebaik-baik umat kerana melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Jadikan mereka umatku. Dijawab mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekerjasama mereka ngajak orang buat baik, larang orang buat jahat. Tanpa rasa takut, sampai rasa jemu, dan kadang-kadang sampai mereka terbunuh. Jadikan mereka tu umat aku. Tak, ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhan, juga saya dapatkan ada umat yang tak akhir masanya, tapi dahulu di hari kiamat. Jadikan mereka umat aku. Dijawab mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling akhir di dalam dunia, tapi paling awal duduk dalam, maksudnya dekat akhirat. Mereka yang akan dihisap dulu, dipanggil dulu, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhanku, juga saya dapatkan ada umat yang kitabullah itu di dalam dada mereka, iaitu mereka hafal, tetapi mereka membacanya sambil melihat. Jadikan mereka umatku. Dijawab mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ni hebat, dia hafal Quran. Dah hafal Quran, tengok lagi, baca lagi. Walaupun dah ada dalam dada dia Quran, tetapi dia tetap baca, dia tengok, melihat. Jadikan dia ni umat aku. Dia ni umat aku. Allah kata tak, ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Musa ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya, ya Musa, aku telah memilih engkau dari semua manusia untuk menerima risalahku dan firmanku, maka terimalah apa yang aku berikan kepada kamu dan jadilah daripada golongan orang-orang yang syukur. Hingga kan Nabi Musa cakap, ya Allah, kalau boleh jadikan aku ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dah katalah, nak apa lagi? Aku dah bagi kitab, aku dah lantik engkau sebagai rasul, dah bagi kitab, kemudian semua dah bagi dah, maka jadilah kamu orang yang bersyukur. Cukuplah tu. Dan dari kaum Musa ada orang-orang yang memimpin ke jalan yang hak. Dengan hak itu mereka berlaku adil, mengadili, maka puaslah Nabi Musa AS dengan jawapan Tuhan itu dan redha. Pertama sekali daripada apa yang dibacakan cerita ni, yang pertama inilah kelebihan yang kita sendiri kadang-kadang tak nampak kesan daripada ataupun kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nabi-nabi terdahulu nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak rasa nikmat, tak rasa seronok duduk sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu kenapa. Orang lain lah kan, kita okey, kita seronok nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena teruskan. Rasa seronok, rasa hormat, rasa terima kasih, rasa syukur kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya berkata, Muqatil bin Hayyan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saya dimi'rajkan ke langit, dibawa oleh malaikat Jibril hingga ke dinding yang besar di Sidratul Muntaha.
Lalu Jibril berkata, majulah wahai Muhammad. Teruslah wahai Muhammad. Aku menjawab, tidak, bahkan engkaulah yang maju. Nabi kata, tak, engkau dulu afdal, engkau malaikat kot. Jawab Jibril, ya Muhammad, tidak boleh seorang melampaui tempat ini kecuali engkau. Tak boleh melempasi tempat ini kecuali engkau. Dan engkau lebih mulia di sisi Allah daripada aku. Allah. Dan engkau lebih mulia di sisi Allah daripada aku. Contohlah kalau kita pergi istana kan. Pergi istana sampai dekat Balai Long Sri lah kita jumpa. Lepas habis bagi pingat tu, dah baliklah kita. Ada kita pergi pejabat. Pejabat tu hanya orang tertentu je pergi pejabat. Sultan nak tunggu kat pejabat. Uish, tak tahu Sultan. Boleh tunjuk tak tempat Sultan kat mana? Pejabat Sultan dalam istana ni kat mana? Boleh. Jalan sampai setengah tu je. Tu. Pintu tu, itu pintu pejabat. Saya hantar sampai sini je. Sebab tuanku titahkan, awak je boleh pergi. Saya tak boleh pergi. Saya ni cuma dayang ataupun pengawal je. Ni. Itu juga Allah. Allah punya kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke malaikat Jibril. Sampai situ je. Yang selainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Maka majulah Nabi Muhammad hingga sampai ke suatu ranjang emas dengan cadar sutera daripada syurga. Dari syurga, lalu Jibril berseru daripada belakang, ya Muhammad, Tuhan memuji padamu, maka dengarlah dan taat dan jangan gementar menjawab firman Allah. Sampai ke satu tempat ranjang, ada kita katakan disebutkan cadar sutera daripada syurga, ada tempat dia. Hingga kan dia cakap, jangan gentar, jangan takut, jawab. Maka segera aku memuji Allah dengan membaca at-tahiyatu wassalatu at-tahiyatu tayyibatu lillah. Macam yang kita dan dibaca assalamualaikum wan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu saya pun berkata, assalamu alaina wa ala ibadikas salihin. Ni disebutkan cerita ataupun saling menjawab, saling mendoa. Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hinggalah dan orang-orang mukmin semuanya percaya kepada Allah, malaikat dan kitab-kitabnya dan nabi-nabinya, utusannya, dengan tidak membeza-bezakan antara seorang pun daripada utusan-utusan itu. Ini sebutkan tentang cerita bagaimana Allah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Teruskan berdoa dan sebagainya. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya telah diberi 5 macam yang tidak pernah diberikan pada seseorang pun sebelum daripada aku. Saya telah diberikan 5 perkara yang tidak diberikan oleh kepada seseorang pun sebelum daripada aku. Saya diutus kepada semua manusia, kulit putih atau berwarna,
dan dijadikan untukku tanah atau bumi ini sebagai masjid dan juga alat pencuci. Dan saya dimenangkan atas musuh-musuh dengan perasaan gentar mereka dalam jarak perjalanan 1 bulan. Dan dihalalkan untukku makan hasil ghanimah perang. Dan saya diberikan syafaat, maka saya simpan, tangguhkan kelak untuk umatku. Ini 5 perkara. Yang pertama, aku diutuskan untuk semua manusia, kulit putih atau berwarna. Umat-umat terdahulu diutuskan bagi kaum dia. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi semua ini. Tapi aku diutuskan untuk semua manusia. Tak kiralah kulit hitam ke, warna kulit ataupun berwarna. Semuanya diutuskan. Semuanya untuk sekalian manusia. Yang kedua, dijadikan untukku tanah atau bumi itu sebagai masjid, tempat sujud. Kat mana-mana pun dekat dalam dunia ni boleh kita jadikan tempat sujud. Tepi pantai boleh, dalam hutan boleh. Tempat sujud kita dan alat pencuci. Aku masuk alat pencuci macam yang saya sebutkan tadi, sebab itu seperti tayamum, air dan sebagainya. Dan saya dimenangkan atas musuh-musuhku dengan perasaan gementar. Gementar mereka dalam jarak perjalanan 1 bulan. Tahu je tentera Islam nak datang, sebulan dah takut. Gementar dia. Sebab apa? Sebab tentera Islam 2 je. Sama ada menang atau syahid. Dua-dua dicari. Dia tak fikir kalah. Dia tak fikir takut syahid. Tak. Sama ada menang ataupun syahid. Sebab orang kafir ataupun orang yang bukan Islam, dia akan fikir hidup, macam mana nak hidup. Tapi bagi kita, bagi tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak fikir benda tu. 2 je natijah kita. Sama ada kita menang ataupun tak. Buat oleh Muhammad Al-Fatih. Semasa buka kota Konstantinopel, susah nak buka. Tapi Nabi kata dia akan dibuka oleh pemimpin yang agung dan tentera yang agung. Sebelum pergi tu dia dah beritahu dah. Siapa yang rasa-rasa dia tak pernah tinggal solat berjamaah, angkat tangan. Siapa yang tak pernah tinggal solat malam, angkat tangan. Siapa yang tak pernah tinggal solat duha, angkat tangan. Siapa yang tertolak tadi, keluar barisan, keluar. Maka yang terpilih tu adalah jenderal atau komando. Sampai dekat Turki, sampai ke Konstantinopel, satu lagi benda dia buat. Dia akan nampak dia round, tiap-tiap malam dia baca Quran ke tidak. Yang kedua dia buat, lepas dia naik, dia bakar semua kapal-kapal ni. Dia naik, dia semua bakar kapal-kapal. Wah Tuhan, nak buat apa ni? Sekarang ni depan kau musuh, belakang kau laut. Hidup atau syahid? Kita ada Allah. Terus kekuatan itu yang disebutkan Nabi dan juga tentang siapa yang buka Konstantinopel. Dan kita tengah menunggu pembukaan Aqsa yang kita tak tahu jangka bila.
Adakah tentera Islam ketika itu sekuat Muhammad Al-Fatih? Waktu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT. Dan tentera itu akhir zaman akan ada. Akhir zaman tetap akan ada. Last sekali akan berlaku nanti peperangan antara blok Islam dan blok bukan Islam. Dan ini bukan satu kita tekan rahsia, tak. Paling besar adalah Dajjal. Dan juga melawan dengan tentera Nabi Isa AS. Dan itulah peperangan dunia ketiga mungkin. Disebut dalam hadis hinggakan berlakunya peperangan di akhirat, di akhir besok ni akan kembali kepada kuda dan pedang. Minyak tak ada dah, masa tu dah perang. Perang ketika itu bukannya Malaysia muar perang, Bakri Batu Enam atau 3 orang ni, tak, semua perang. Masa tu 2 je. Sama ada Dajjal, bersama dengan Dajjal, ataupun bersama dengan tentera Nabi Isa AS. Nabi kata satu je, kalau kau rasa kau tak mampu, duduk rumah baca surah Kahfi. Kamu tak akan dapat dicari oleh Dajjal. Ini keadaan. Kita tak tahu kita jumpa ke tidak. Tapi sekarang ni nak kena istiqamah. Nak terus ni sampai jalan yang betul. Kalau sebesar itulah lapar, dahaga. Sebab sebelum keluar Dajjal akan kemarau ni. Air pun tak ada ni. Keluar je Dajjal, dia buka, semua ada air. Ada hujan. Ada makan. Orang tengah lapar, diberi makan. Ya, terima kasih. Hilanglah syahadah, akidah. Takut macam tu kan. Ini keadaan dia. Okey. Seterusnya, gementar tadi kan. Dan dihalalkan mereka dalam jarak perjalanan 1 bulan. Gementar. Dan dihalalkan untukku makan hasil ghanimah perang. Boleh makan hasil ghanimah perang. Atau ghanimah ni apa? Harta rampasan perang. Nabi-nabi dahulu tak boleh. Nabi sekarang ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibolehkan oleh Allah SWT. Dan diberikan syafaat. Aku diberikan syafaat. Maka saya simpan, tangguhkan kelak untuk umatku. Tak guna pertolongan. Tak gunakan pertolongan Allah SWT pada dunia. Tapi Allah, Nabi Muhammad SAW tangguhkan pertolongan itu dekat akhirat. Sebab kesusahan di akhirat 100 lebih susah daripada dunia. Kalau kat sinilah kita rasa susah dengan tak ada makan, dengan sakit dan sebagainya. Dekat sana tu besok, kalau 2 je. Kalau susah, susah betul. Susah dia, masalah dia apa? Masalah dia neraka. Nabi nak cuba selamatkan umat-umat dia ni dengan pertolongan yang Allah berikan kepada dia. Supaya umat dia tak masuk dalam neraka. Sebab dia tahu neraka ni panas. Neraka ni teruk. Seksa dia teruk. Sebab tu Nabi tak bagi. Tak bagi ataupun tak doakan. Kita sahabat-sahabat kan, ikat batu dengan perut kan. Tunjuk pada Nabi, ikat batu ni 1 batu, Nabi 2 batu. Masa tu boleh tak minta? Boleh lah, ya Allah bagi ayam panggang kan. Boleh je. Tapi masa diam, dia simpan.
ataupun perang kan susah perang ni tak tu kan, kenapa tak minta Allah je? Boleh minta, tapi sengaja tak minta. Itu proses yang perlu dilalui oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena faham peperangan ni ada kalah menang dia, ada strategik dia, ada kita katakan mundur ataupun kita katakan jalan, baru kita akan nampak bagaimana seni peperangan itu sendiri. Dan juga apa yang disebutkan dengan ujian, mihnah, syukur, redha, itu semua satu rencam yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lais berkata, Abu Ja'far berkata, diceritakan bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menghutangi seorang Yahudi. Kemudian mereka bertemu dengan Yahudi itu di tengah jalan. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang memilih Abu Qasim iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua manusia, kini saya tidak akan melepaskan anda sehingga membayar hakku. Jawab Yahudi, tidak. Allah telah tidak memilih Abu Qasim atas semua manusia. Maka langsung Umar mengangkat tangannya dan menampar pipinya. Maka Yahudi itu berkata, untuk menyelesaikan antara aku dan juga anda, dengan anda Abu Qasim. Lalu keduanya pergi kepada Nabi SAW. Maka berkata Yahudi, Umar menyatakan bahawa Allah telah memilihmu di atas semua makhluk. Dan saya berkata, Allah tidak memilihmu atas semua manusia. Lalu Umar mengangkat tangan dan menamparku. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Umar, engkau harus minta maaf kepadanya daripada tamparan itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, benar wahai Yahudi, bahawa Adam pilihan Allah, Ibrahim Khalilullah, dan Musa Nabi Allah, dan Isa Ruhullah, dan aku Habibullah. Benar wahai Yahudi, ada dua nama Allah yang diberikan kepada umatku. Allah bernama As-Salam, dan umati bernama Muslimin. Allah bernama Mu'min, dan namakan umatku Al-Mu'min. Benar wahai Yahudi, kamu minta suatu hari yang memang disimpan oleh Allah untuk kami, iaitu hari Jumaat. Maka hari ini untuk kami, dan esok untuk kami, dan lusa untuk kamu, dan lusa untuk Kristian. Ini ceritakan tak? Boleh azan. Ini cerita. Panjang lagi hadis ni, nanti sambung sikit.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sambung sikit lagi. Wahai Yahudi, syurga itu haram terhadap semua Nabi sehingga aku masuk ke dalam syurga. Dan syurga itu haram dimasuki umat-umat sehingga dimasuki oleh umatku lebih dahulu. Nabi ingatkan kepada Yahudi tadi tentang kelebihan muslimin, kelebihan Allah, mukmin dan sebagainya. Allah jadikan hari Jumaat sebagai hari umat Islam. Allah jadikan, kita tekan hari Sabtu sebagai hari orang Yahudi. Hingga kan kita cerita bila dia minta ataupun ibadat dah kan, kemudian dia tetap nak juga ibadat pada ataupun bekerja pada hari Sabtu. Padahal dah beritahu, Allah dah beritahu hari Sabtu ni hari ibadat. Macam kita hari Jumaat, tapi tetap juga nak kerja. Ada juga yang kita katakan, diceritakan dalam surah Al-Baqarah kan, bekerja juga hinggakan mereka dijadikan yang hina dina. Dan juga hari Ahad untuk orang Nasara. Itu dah sebut dah. Dah diatur dah oleh Allah SWT. Dan syurga itu haram untuk semua Nabi-Nabi kecuali sehingga aku masuk ke dalam syurga, kata Nabi. Tak boleh masuk kecuali yang pertama sekali masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Dan syurga itu haram dimasuki umat-umat sehingga dimasuki oleh umatku terlebih dahulu. Sebab itu disebutkan Allah telah memuliakan umat Muhammad SAW ini dengan 5 perkara. Yang pertama, Allah menjadikan mereka lemah supaya tidak sombong. Allah jadikan umat Muhammad ni lemah, sakit, tak sihat, lemah, tak kuat mana, tak gagah mana, supaya mereka tak sombong. Yang kedua, mereka dijadikan kecil-kecil supaya tidak memberatkan rongsongan makan minum dan pakaian. Urusan makan minum dan pakaian. Sebab mereka ni kecil-kecil je. Supaya mereka tidak disusahkan dengan masalah makan minum dan pakaian. Yang ketiga, dan menjadikan usia mereka pendek supaya kurang dosa mereka. Kelebihan tu. Antara kelebihan umat Muhammad SAW, Allah jadikan usia mereka pendek supaya mereka tidak membuat dosa. Yang keempat, menjadikan fakir miskin supaya meringankan hisab mereka di akhirat. Menjadikan mereka ni kebanyakannya fakir miskin supaya meringankan hisab mereka di akhirat. Yang kelima, menjadikan mereka umat terakhir supaya tidak lama-lama tinggal dalam kubur. Disebutkan menjadikan mereka umat yang terakhir hingga tidak lama tinggal dalam kubur. Kalau tak lama kan. Batu Bakri Batu Nam tu paling lama sekali kat ujung sana tu. Berapa? 001. Tahun berapa tu? 1900 ke? Lama. Kalau dah 2000 ni berapa? 1900 sampai sekarang 2020, tak 1000.
1000 tahun. Tak bangun-bangun sekarang. Ini keadaan kan. Kadang-kadang hidup dalam kubur lebih lama daripada hidup dekat dalam dunia. Sebab tu tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT. Ni kita baca hari ni tentang kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Isa, Nabi Musa, cerita pasal kelebihan. Nak jadilah umat, kamu nak jadi macam ni sebab dalam kitab ada kata macam ni, macam ni. Jadikan umat kami. Tak, ini kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita ni rasa syukur sangat kita ni kan. Banyak dah. Cuma kita kena tolong diri kita. Jaga benda yang wajib. Jaga benda yang wajib. Semayang 5 waktu jaga. Akidah jaga. Kan? Kita punya syahadah ni jaga. Jangan sampai kita terkeluar daripada syahadah, terbatal syahadah. Jangan kita ingat kita Islam, kita tak terbatal syahadah. Waktu Nabi kata apa? Kadang-kadang umat aku ni pagi di Islam, di kafir. Malam di Islam, besok pagi di kafir. Sebab tak jaga betul. Ada 10 perkara yang boleh membatalkan syahadah. Daripada segi pertuturan, daripada segi pemikiran, daripada segi tindakan, daripada tak percaya Quran, daripada tak percaya hadis dan sebagainya. Ada 10 perkara. Rasa dah banyak dah ustaz contohkan. Supaya kita ni jangan terpesong ataupun jangan lari daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah. InsyaAllah nanti kita akan sambung kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Mari kita beristighfar, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا والحي القيوم أتوب إليه إلى أسفل الفردوس Azim. Tuhanku, aku tidak layak masuk surgamu, namun tak upaya menghadapi api neraka. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina, allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Amin. Allahumma salli wa sallim. Yang baik itu pada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, ampunan maaf, kesalahan dan silap. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT, insya-Allah. Marilah kita sama-sama tutup dengan tasbih wa salatul asr. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.